Gangguan seksual yang mana isu ini bermula pada 23 April yang lalu daripada suatu siaran TikTok yang dikeluarkan oleh seorang pelajar yang mana melaporkan tentang perkara yang berlaku pada beliau ketika sesi persekolahan, dan daripada situ pelbagai perbincangan mula tercetus. Sekali lagi setelah sekian lama kita bincangkan tentang isu ini, tetapi kali ini kita berfokus kepada satu kes yang spesifik untuk kita melihat kembali berkenaan dengan bagaimana sewajarnya masyarakat mendekati isu gurauan lucah, kerana bagaimanapun kita melihat isu ini ianya melampau. Tinggal lagi bagaimana isu ini wajar untuk didekati dan apakah mesej-mesej utama yang wajar untuk kita fahami pada awalnya untuk kita sama-sama menyelesaikan masalah ini secara bersama. Dan bersama dengan kami di Darah Muda ketika ini, Akhi Fairuz Al-Jengkawi, penulis e-book Pendidikan Seksualiti Kanak-Kanak, dan pelajar Ain Husniza Saiful Nizam, aktivis pelajar gerakan Make School Safer Place. Selamat datang ke Darah Muda, dan saya nak mulakan Ain, saya pasti merupakan fokus kita pada hari ini, tapi saya nak mulakan dengan Akhi Fairuz dahulu. Bila sebut tentang isu gurauan lucah ini, kita perlukan fahaman asas kerana isu ini dia terlalu vague, dia terlalu kabur. Apa bezanya di antara gurauan dan gurauan lucah yang kita tak bersetuju yang tidak selesa itu? Baik. Terima kasih atas jemputannya Darah Muda, walaupun saya dah berusia 30-an tapi memang sentiasa muda. Okey, berkaitan dengan soalan ataupun isu yang kita nak perbincangkan pada hari ini, sebenarnya bila masyarakat ni, kita hidup dalam masyarakat yang melihat isu-isu seksualiti ni dia adalah satu benda yang privacy, tersorok, tidak patut diceritakan. Ya, bila mana hal ini berlaku, mentaliti mak ayah mereka ni memang tidak dapat untuk mencari informasi yang sepatutnya untuk educate anak mereka daripada rumah lebih awal. Ya, namun dalam masa yang sama, di saat mereka rasa tabu dalam topik yang kita panggil sebagai sex education, dalam masa yang sama masyarakat kita ini menerima baik, ya, saya guna perkataan menerima baik, gurauan-gurauan lucah seperti ini. Daripada satu sudut agak konvensional, agak tertutup tentang topik tentang pendidikan seksualiti, tapi pada sudut yang lain melawak-lawakkan tentang benda-benda yang lucah. Lawak lucah ni termasuklah double meaning joke, rape joke, dirty joke, dan semua ini saya nampak dia bukan berlaku sekarang, tapi dia dah berlaku lama, ya. Dia dah berlaku lama sebab ia sampai tahap berada di pentas-pentas siri-siri lawak, ya, dipentaskan, dihayalak. Macam ni saya nak beritahu, ya. Bila mana ada sebagai contoh pelawak lah di Malaysia, saya yakin ramai yang okey, tapi ada segelintir yang bila mereka berlawak dan letakkan double meaning joke di situ, cuba kita lihat apa respon penonton ketika itu. Mereka akan gelak. Ini bermakna masyarakat sudah melihat joke seperti ini adalah satu benda yang kelakar dan lucu. Ya, itu yang kita agak sukar untuk kita atasi daripada awal. Begitu juga dalam untuk manfaat kita punya penonton, Akhi. Bagaimana nak bezakan di antara kedua itu? Dan supaya jangan jenaka soal lucah, tapi tidak makna tidak boleh berjenaka. Ya, betul. Dia tidak ada masalah. Berjenaka tidak ada masalah. Tapi bila dia dah masuk menggunakan double meaning word yang melibatkan genital, kemaluan lelaki, kemaluan perempuan. Dalam masyarakat kita ini, bila sebut tentang kemaluan, macam-macam nama yang ada. Ya, lelaki kita tahu ada nama burung, ada nama macam-macam lah, tak tergamak saya nak sebut. Yang perempuan pun sama. Ya, dia ada nama-nama yang melibatkan makanan, karipap, apam. Benda tu nampak macam remeh, tetapi inilah modal-modal ketika mereka melakukan kelucahan yang bersifat gurauan. Ya. Tapi satu lagi saya nak sentuh yang menyebabkan jadi masalah lebih besar, bila mana hal dalam kelambu malam pertama ini disentuh juga oleh para penceramah ketika melakukan kuliah. Ya, termasuklah saya dapat maklumat juga daripada masyarakat kita dekat Malaysia ketika kursus-kursus kahwin. Ini meletakkan mindset dalam masyarakat itu melihat isu-isu seperti ini boleh dilawakkan depan orang ramai, dan kesan daripada semua ini, orang yang tak terima benda itu, sebagai contoh saya, Ain, Tuan Moderator, kita tak setuju dengan benda ni, tapi orang akan rasa macam kita ni macam betul ke dia ni kan, respon seperti itu. Dia rasa macam, alah, ini gurauan je, ini untuk buat kelakar, not a big deal, mereka kata seperti itulah, dan akhirnya dia membawa kepada normalisasi. Orang yang tak melawak lucah ni yang rasa macam pelik sebab melawan benda ini. Dan bila hari ini wujudnya media sosial inilah tempat kita dapat melihat bagaimana semua profession yang ada di Malaysia, baik doktor, guru, ya, pensyarah, orang biasa, netizen, bila dalam isu ini saja mereka tak nampak a big picture kesannya itu.
Ya, Maka yang dari mereka situlah nampak di bukan mana Ain gelbagan. masuk dalam pencahayaan kita kerana dia berada dalam keadaan itu, berhadapan dengan situasi itu dan beliau Ya, laporkan perkara ini dalam platform yang tersendiri. Jadi Ain, sebelum kita mula, saya nak tanya adakah Ain okey? Sebab kalau saya tengok TikTok itu Ain sebut bahawa Ain dah penat berhadapan dengan pelbagai reaksi daripada masyarakat. Are you okey sekarang ni Ain? Ain okay, but Okey. memang benda tu ada impak yang sangat besar terhadap Ain punya diri dari segi mental dan juga physical. As you can see, even though like macam Ain punya eye bags dan nampak very deep and even like malam-malam nak tidur it's very hard. Ya. But nak continue this punya fight, memang I need to go through this because I tak nak orang lain, I tak nak murid lain lalu benda sama yang I lalu sekarang ni. Never again. I really hope yang apa yang I buat sekarang ni, penat, stres, tekanan berminat, nangis-nangis setiap hari, still for the future, in the future nobody has to go through the same like me. Ya, untuk memastikan bahawa tak ada orang lain yang berhadapan dengan situasi yang sama, benda menarik berkenaan dengan apa yang Ain kongsikan di TikTok ialah Ain gunakan istilah-istilah yang kompleks seperti inclusivity, culture of rape. Ain guna istilah tersebut. Persoalan yang saya tanyakan, dari mana Ain dapat info-info ini? Daripada manakah Ain belajar tentang perkara ini untuk manfaat Ain supaya dengan perkongsian Ain ini, rakan-rakan lain juga boleh mula mencari maklumat yang sama? Untuk Ain, benda tu Ain tak ada mindset tu dah macam tiba-tiba satu malam Ain ada dapat ilham macam tu. Tak. Ain, this is dari bertahun-tahun Ain belajar, bertahun-tahun Ain baca pelbagai jenis media, buku, filem dan juga benda-benda yang macam orang lain mungkin anggap macam alah, benda kartun. Tak. Dari kartun sendiri, kartun animasi Jepun, ada banyak message tersirat yang kalau kita belajar dan analyse betul-betul apa yang sebenarnya dia cuba nak sampaikan. So, I memang macam nak cakap I baca buku yang macam kajian ke apa, tak sangat pun. Alah, I budak kecil, I baca buku cinta, buku apa benda tu. Tapi dia tunjuk yang I sedia nak menerima apa jenis info yang datang ke orang lain. I belajar sendiri, kaji betul ke tak. And lama-lama kemudian I dapat belajar, oh benda ni betul, benda ni salah. Dan banyak-banyak jenis definisi dan fenomena yang berlaku dalam kita punya masyarakat. Ain, kalau saya tanya-tanya, apakah contoh cerita yang Ain tengok? Kalau pada saya peribadi, Bridgerton di Netflix itu antara kisah yang menceritakan tentang pemerkasaan wanita dengan kaedah yang sangat menarik. Tapi Ain tengok cerita apa sebagai contoh untuk reference kawan-kawan kita? So far Ain tak ada jumpa yang tentang wanita lagi, tapi salah satu media yang Ain sangat enjoy adalah anime, iaitu satu cerita tu adalah Attack on Titan, where kita belajar masa mula-mula dia punya main character adalah seorang yang memang menegakkan keadilan, tapi lama-lama kelamaan dia menjadi orang jahat lah nak katakan. Dia yang melakukan banyak benda salah dan it shows dalam masyarakat kita. And dalam anime macam tu, it is a very popular anime tapi ramai tak faham yang sebenarnya anime itu membawa maksud tersirat seperti racial segregation. Maksudnya pengasingan kaum memang untuk buat kaum itu gaduh sesama sendiri. Ya. Di antara Eldia dengan Mali, kan? Yes. Yang jahat tu siapa? Eren Yeager ke yang dulu baik sekarang jahat? Itulah yang macam sekarang ni ada daripada berbagai pihak tak tahu mana yang betul. Maksudnya justice tu tak black and white, tak hitam dan putih, ada grey area. Apa benda yang betul, apa benda yang salah, tu masyarakat kita tak pasti. Apa benda sebenarnya yang betul. Dan bila nak cerita tentang manakah yang betul, mana yang salah, akhi, itu masalah kita ketika ini. Kita tidak ada banyak rujukan tentang hal itu. Seperti mana akhi sebut di awal tadi, benda ini benda tertutup, benda yang dianggap peribadi, tetapi bila melawak boleh pula So di mana rujukan itu? Di mana rujukan yang tepat? Kita tak naklah rujukan seperti yang biasa kita nampak, hanya sekadar dianggap sebagai lawak, dianggap sebagai remeh. Akhirnya orang tak ambil berat pun tentang isu ini. Baik, kalau kita nak berbicara tentang daripada mana rujukan itu,
kita nak bagi tahu sebenarnya Malaysia ni dia masih lagi dalam keadaan uh, masih lagi pemula untuk berbicara tentang isu ini. Cuma yang bagusnya di Malaysia hingga tahap kita sudah ada berkaitan dengan Akta Kanak-Kanak yang telah digubal pada tahun 2017 dengan pindaan hingga memasukkan istilah sexual grooming, pengantunan seksual, isu-isu yang berkaitan dengan pornografi. Ini bermakna kalau dalam Asia Tenggara Malaysia sebenarnya dah ke depan. Tetapi daripada akta yang kita nampak ke depan, dalam masa yang sama, dalam pemikiran masyarakat masih lagi saya nampak ke arah itu saja. That's why bila kita nak bercerita tentang rujukan, kat mana masyarakat nak melihat, dia akhirnya akan berbalik kepada masyarakat ni dia kejar apa sebenarnya. Masyarakat ni dia tertarik kepada apa. Sebab saya nampak medium yang paling mudah untuk masyarakat faham isu ini adalah daripada seperti yang sebut tadi anime, walaupun saya tim Captain Levi lah. Walaupun dalam masyarakat kita ni dia mudah faham daripada hasil seni. Maksudnya drama, filem, ataupun yang paling mudah adalah daripada orang yang mereka respect yang berbicara topik ini. Para ustaz. Ini sebenarnya rujukan-rujukan Malaysia, rakyat Malaysia. Tetapi malangnya bila berbicara tentang topik ini dia nampak surface saja. Bila nampak isu pembuangan bayi, isu berkaitan dengan unwed pregnant, isu berkaitan dengan rumah hamil luar nikah yang ada di Malaysia, mereka hanya nampak jauhi zina, mereka hanya nampak tutup aurat. Selebih tu dia seperti tip of iceberg lah, kita nampak bahagian atas saja. Tapi yang di bawah-bawah ni, isu berkaitan dengan pendidikan, psikologi kanak-kanak, berkaitan dengan penerimaan masyarakat tentang semua ni, dia kurang dibicarakan. Cuma lately ni kurang dibicarakan akhi, kerana saya menulis tentang isu jenayah seksual ini dalam tintaminabernama.com. Kalau ikut data, 50% daripada kes-kes berkaitan dengan jenayah seksual tidak dilaporkan kerana mereka bimbang diketepikan, mereka bimbang pinggirkan oleh rakan sekerja, dan itu merupakan isu yang besar. Bukan kerana mereka tak nak menyuarakan, tetapi masyarakat yang tidak menyokong usaha mereka untuk membebaskan diri mereka daripada situasi tidak tersebut. menyokong. Satu lagi isunya adalah ada kes yang mereka menjadi mangsa pencabulan, mereka tak tahu yang mereka kena cabul. That's why bila saya menyampaikan topik ini, saya sebarkan dalam channel MR Studios, di dalam Twitter, di Facebook, akan ada individu dewasa yang 30 tahun ke atas yang sudah ada anak pun, mereka mula trigger dengan memori ketika mereka masih kecil. Mereka tak tahu yang mereka jadi mangsa ketika tu. Tapi bila disebutkan tentang private part, apa itu safe touch, bad touch, baru mereka tahu, rupa-rupanya mereka menjadi mangsa cabul. That's why bila kes yang dilaporkan, sebab kita nampak victim blaming tu sentiasa berlaku. Kenapa perempuan, sebab yang mereka nampak sekarang ni mangsa adalah perempuan. Sedangkan kalau kita tengok isu jenayah seksual kanak-kanak ini, mangsa juga adalah dalam kalangan kanak-kanak lelaki. Bagaimana seorang kanak-kanak lelaki dan perempuan nak bagi tahu pada parents yang dia tu ada orang sentuh kemaluan dia, ada orang sentuh belakang dada di segala bagai, dalam keadaan parents pun anggap benda itu adalah gurauan. Itu yang susah. Kalau sekiranya pelaku itu adalah orang yang dikenali, seorang yang disayangi oleh masyarakat, lepas tu anak bagi tu pula pada ibu bapa percaya ke? Kalau sekiranya buat pula report pada polis, dan kemudian polis ni bukan semua kes seperti ni, polis pula kenal orang itu adalah seorang yang berpengaruh, ataupun kes tu nak diselesaikan di luar mahkamah, jadi tak akan selesai lah benda ni. Yang menarik lah kes sebut tentang perkara itu. So isu ni ada two-folded issue. Kerana pertamanya victim blaming, yang kedua lah nak tutup aib. Itu masalah sekarang ni, menutup. Dia bukan sahaja orang tak nak bicara tentang soal itu, tapi juga orang menafikan seolah-olah perkara itu berlaku. Jadi bagaimana untuk kita membebaskan masyarakat daripada stigma tersebut? Berkaitan dengan menutup aib ni satu hal. Sebab saya bersama dengan sahabat-sahabat aktivis Tuan Syed Azmi, lawyer Puan Fadlina Siddiq, bila cerita tentang aib ni, terutama kes-kes yang melibatkan di tahfiz, di sekolah, bila hal ini dibicarakan, disebutkan tentang kes kejadian itu, tentang guru berkenaan hingga diviralkan, banyak orang akan bicara kenapa nak aibkan individu berkenaan. Dia ada keluarga, dia ada anak. Sedangkan mereka terlupa kalau dia nak dia memikirkan aib, dia tak akan buat benda tu. Bila dia tak fikir tentang aib diri dia lah, dia memberikan komen yang lucah, melakukan sexual grooming kepada kanak-kanak. Hal aib ini kena faham, kalau aib itu dia melibatkan kemaslahatan ummah, ada yang akan trauma, ada yang akan menjadi mangsa,
kita kena dalahkan. Itu kadang-kadang masyarakat kita kurang faham tentang benda ni lah. Ya, pastinya kalau isu itu Ain paling terkesan lah di sini. Tapi saya tak nak masuk isu itu bersama dengan Ain. Ain yang kita nak fokuskan ialah gerakan Ain ini, Make School Safer Again, yang mana bukan sahaja menjadi tular di Malaysia tapi juga di peringkat antarabangsa. Persoalan saya Ain, untuk kehadapan ini, apakah yang Ain nampak untuk gerakan ini kalau kita rujuk kepada Greta Thunberg, dia protes tahun 2018 di dalam Parlimen Sweden. Adakah Ain ada aktiviti-aktiviti yang Ain sedang rancang untuk gerakan ini? Untuk sekarang, seperti sekarang ada National School Walkout Day. Ain tidak setuju pada sekarang benda itu adalah benda yang paling bagus atau baik untuk kita sebarkan lebih kesedaran. Sebab sekarang ni official statement daripada polis belum lagi keluar. So untuk saya, sebab dia seperti mahu menghukum seseorang sebelum dia tahu kenapa dia kena hukum. Dan benda itu akan jadi satu point untuk mereka yang menentang Ain. Dia akan kata, wah, Ain, dia mungkin akan katanya Ain ni violent atau ekstremis. Itu yang kita tak nak berlaku sekarang ni. Sebab tu Ain fokuskan kepada educate dulu sebelum kita menghukum. Ya, memang ada orang, memang kita perlu kita perlu memberi pengajaran kepada orang itu. Kita perlu ambil tindakan susulan. Namun untuk Ain, kita also mesti beri mereka ruang untuk improve, untuk berubah. Sekarang ni masalahnya polis belum lagi keluarkan official statement. Ya, Ain, kalau begitu saya nak tanyakan berkenaan dengan bagaimana untuk memastikan bahawa isu ini bukan sahaja ditumpukan kepada perempuan tetapi juga lelaki harus turut sama, kerana potensi mangsanya bukan hanya perempuan tetapi juga pelajar lelaki. Okay, so untuk Ain, benda ni adalah masalah, satu isu yang perlu ditangani sebagai satu masyarakat. Sebab Ain percaya bahawa lelaki dewasa yang telah yang ada mindset ini juga merupakan dulu suatu pelajar lelaki yang merupakan mangsa kepada cikgu-cikgu sebelum ini yang merebakkan infeksi toxic mindset ini kepada mereka. Dan juga pelajar-pelajar lelaki, jika diorang tidak setujulah kepada macam kawan dia yang membuat lawak-lawak lucah atau lawak-lawak tentang rogol, mereka sendiri berada dalam suatu situasi yang bahaya untuk mereka menyuarakan pendapat. Jadi dalam situasi kita semua sebagai masyarakat adalah mangsa terhadap isu ini. Tapi Ain, bila kita nak bersuara, itu antara cabaran yang berlaku secara real ketika ini ialah ada yang akan menentang, seolah-olah you are the villain, you are not the hero bila you sebut ataupun melaporkan tentang perkara ini. Ain sendiri berhadapan dengan sesuatu tersebut, macam mana Ain mengatasi? Ain mengatasi benda ni sebab Ain percaya there is greater good in front of me. This macam ni adalah satu halangan yang Ain harus harungi, sebab kalau benda ni memang sebar, ramai orang mendapatkan kesedaran tentang hal ini, kita boleh sebagai satu masyarakat, satu dunia berubah menjadi masyarakat yang lebih baik. Benda ni seperti root of the cause, akar kepada masalah yang lebih banyak. Kalau kita mula daripada edukasi, mereformkan sistem pelajaran kita, tak mustahil pada masa depan lebih kurang jenayah yang berlaku dalam masyarakat, sebab masyarakat sudah tahu akan hal ini dan mengapa jenayah itu sendiri berlaku. Itulah rape culture dari macam gurauan kecil seperti ini, jadi lama-lama jadi berpengaruh menjadi benda ni adalah benda yang buat ugutan rogol terhadap Ain. Itu sudah ada bukti yang rape culture is real. Ya, dan menarik bila Ain sebut tentang pendidikan. Dan mungkin di akhir ini, bagaimana kita nak betul-betul mereformasikan pendidikan, dan saya ambil daripada perkataan Ain sendiri dalam TikTok, to reform our education system, khususnya dalam hal pedagogi sexuality ni. Sebenarnya
isu berkaitan dengan reform berkaitan dengan kita punya sistem pendidikan ni, dia adalah isu yang lama lah. Cuma yang menjadi kesukarannya adalah sebab dia mungkin gah daripada segi atas kertas, tetapi untuk pelaksanaannya susah. Sebab bila kita pun dalam masyarakat kita memang dah faham dah, menteri berubah akan ada dasar-dasar baru yang akan diperkenalkan. Lepas tu kita pun semua ikuti berkaitan dengan pemalsuan UPSR. Tapi lepas tu plannya apa? Apa plannya untuk memastikan keseronokan belajar, kepentingan belajar tu ada kepada kanak-kanak di sekolah rendah. Itu yang membuatkan kadang-kadang reform ni dia gah hanya pada nama, tetapi pelaksanaan tu kurang. Dan bila kita nak cerita tentang pendidikan, kita perlu melihat pendidikan ini bukan hanya di sekolah. Orang hanya nampak belajar itu adalah sains, matematik dan subjek-subjek yang lain lah. Sedang mereka terlupa pendidikan ini dia perlu berlaku di setiap tempat dan keadaan. That's why yang menjadi cikgu pertama kepada anak-anak adalah mak ayah dia sendiri. Bukannya cikgu di sekolah. Sebab itu saya selalu ulang, berkaitan dengan pendidikan seksualiti, yang patut ajar anak adalah mak bapak dia kat rumah, bukannya cikgu kat sekolah. Termasuklah dengan persekitaran. Persekitaran ini, walaupun kita kata apa yang persekitaran boleh bantu untuk proses pendidikan masyarakat kita, persekitaran yang baik inilah yang akan membuatkan masyarakat kita akan lebih alert tentang isu ini. Sebagai contoh bagaimana seorang kanak-kanak dia boleh bercampur dengan kawan-kawan di sekitar kawasan kejiranan, di taman. Cuba melihat apa perkataan-perkataan yang disebutkan oleh kanak-kanak di situ. Kadang-kadang budak sekolah rendah bercampur dengan budak sekolah menengah, maki hamon, carutan, tunjuk jari tengah ni adalah benda biasa bagi mereka. Jadi sebagai seorang budak yang melihat benda ini, adakah dia akan terikut ataupun dia akan ingat pesanan daripada ibu bapanya? Hari ini, kawasan kejiranan kita dah tak nampak dah. Seperti ada tegur-menegur, kita concern dengan jiran-jiran kita. Memang agak sukar. Jadi, bila nak kita tentang pendidikan, kita jangan nampak hanya di sekolah saja. Walaupun ia penting, tetapi dia adalah tindakan semua pihak. Semua pihak perlu penting. Berkaitan dengan yang Ain sebut, saya faham. Berkaitan dengan reform, berkaitan dengan isu tak nak ada culture yang buruk seperti ini. Sebenarnya, kepada guru-guru yang mengajar subjek PJK, tak kisahlah ajar tentang pendidikan Islam ke, dalam topik hadas ke, keluar air mani ke, darah haid, ataupun subjek sains melibatkan pembiakan. Dia sebenarnya, topik itu sebenarnya dia adalah learning moment yang paling baik untuk cikgu ni memasakkan dalam minda pelajar untuk mereka lebih menghargai amanah yang Tuhan bagi, hormat pada wanita, yang perempuan respect pada diri dia, dan ini adalah ruang yang baik. Sebab saya nampak dalam masyarakat kita ada dua profession yang mereka sangat sayang dan percaya. Pertama doktor, yang kedua guru. Sebab itu kanak-kanak bila balik sekolah dia akan kata, tadi cikgu ni cakap macam ni, cikgu buat lawak, dia akan ingat cikgu dia. Rugi bila cikgu dia tidak menjadikan klien dia adalah pelajar di sekolah tu sebagai tempat untuk mereka mendapat saham yang baik bila mereka dah besar nanti. Minta maaf saya kena mencelah di sini kerana kita kesuntukan masa, dan saya nak berikan ruang terakhir ini kepada Ain. Kalau Ain ada sebarang ucapan ataupun harapan terakhir kepada rakan-rakan supaya sama-sama berani untuk kita mengatasi masalah gurau lucah ini. Saya ada nak tambah sikit kepada apa yang Uncle Ahir Fairuz cakap. Memang ringkas betul. Ain, sebab kita ada seminit sahaja lagi. Memang betul parents patut ajar anak apa yang berlaku, tetapi ingat tak ya kepada ubutan rokok yang dibuat kepada Ain di balai polis tu, bahawa sebenarnya ibu bapa dia adalah orang yang baik. Dia mendapat mentaliti itu dari sekolah. And itu adalah macam bukti bahawa sekolah memang membentuk kanak-kanak. Ain sedih dekat balai polis hari tu sebab ibu bapa dia macam sedih sangat tengok anak dia macam ni. Dia defend anak dia, jaga anak dia elok, dan dia memberi kepercayaan kepada guru di sekolah untuk mengajar anak dia benda yang betul. Tu je I nak tambah daripada apa Uncle Ahir Fairuz cakap. Sebab memang patutnya di dalam edukasi sekolah mesti ajar benda ni. Terima kasih sekali lagi kepada Ahir Fairuz Al-Jangkawi dan juga Ain Husnila Saiful Nizam bersama kami Darah Muda berkongsikan sedikit sebanyak perspektif berkenaan dengan pendidikan seksual yang mana isu yang sangat tricky tetapi mesti ditangani dengan segera. Terima kasih saya kepada dua tetamu kita dan pada penonton. Ini merupakan isu yang sangat-sangat penting kerana kalau ikut data daripada Pertubuhan Mangsa-Mangsa Bersatu, lebih daripada 700 juta wanita seluruh dunia yang merupakan mangsa
kepada zina seksual, keganasan seksual. Di Malaysia sahaja 8 tahun angka gangguan seksual di pejabat meningkat daripada tahun ke tahun sehingga lebih ber 300 kes, dan termasuk juga kes rogol. Angka terakhir sebanyak 7,704 kes yang mana sebahagian daripadanya tidak dilaporkan. Jadi fikirkan bukan sahaja berkenaan dengan orang sekeliling anda, tetapi keselamatan wanita dalam keluarga kita. Ini isu yang penting. Dan terakhir sekali, patuhi SOP, amalkan norma baharu, pastikan kesihatan anda sentiasa berada dalam keadaan baik. Dan bagi mereka yang sudah mendapat pendaftar untuk vaksin AstraZeneca, kami doakan supaya anda selamat menerima vaksin tersebut untuk kita melandaikan kes COVID-19 di Malaysia. Sekian daripada saya, Irfan Faruqi. Jumpa lagi.